Bila Nabi Ismail membesar, maka beliau hidup di kalangan bangsa Jurhum pada waktu tersebut yang fasih dalam bahasa Arab, dan lalu beliau mempelajari bahasa Arab dan belajar juga memburu dengan kelompok Jurhum. Jurhum ni ahli memburu. Maka dia belajar memburu dengan mereka dan dikahwinkan Nabi Ismail dengan salah seorang daripada anak Jurhum, anak perempuan Jurhum. Lalu dinamakan Sayyidina Ismail dengan Abul Arab. Nabi Ismail digelar dengan Abul Arab, bapa kepada segala Arab. Dia keluar dari keturunan Jurhum. Dan diceritakan bahawa Nabi Ibrahim pernah datang ke Makkah dan ditanya di mana rumah Nabi Ismail, lalu dia pun tunjuk. Nabi Ibrahim pun datang, ketuk pintu, keluar isteri Nabi Ismail. Lalu ditanya, mana suami kamu? Maka perempuan tadi jawab, innahu ghaib, dia tak ada di rumah. Lepas tu dia pergi mana? Kamu buat apa lah sekarang ni? Suami kamu hidup dengan kamu macam mana? Maka perempuan ni jawab, nahnu fi aswa'i halin min dhiqil ma'isyah, kami dalam keadaan yang sangat sempit, teruklah. Dia tak bagi apa pun. Habis kami miskin. Padahal dia tak kenal pun siapa yang tanya tu. Dia tak kenal pun, tapi dia boleh cerita tentang aib keluarga dan seumpamanya ni. Maksudnya orang ni ada something, ada masalah. Lalu Sayyidina Ibrahim pun kata, iza ja'a zawjuk, kalau datang suami kamu nanti balik, fa'akri'ihi salam, sampaikan salam kepadanya daripada aku, wa quli lahu yughayyir atabata babih, bagi tahu dekat dia, suruh dia tukar bendui pintu ni. Maknanya dia tolong tukar bendui pintu ni. Abang dia tak elok. Bila Nabi Ismail balik, lalu Nabi Ismail pun tanya, dalam ni tak ada, dalam kitab lain, Nabi Ismail boleh bau ayah dia. Kalau Nabi Ibrahim ada baunya sendiri, wangi. Nabi Allah, ramai dia kata, ada orang datang. Kata isteri kepada Nabi Ismail, ya, tadi ada seorang orang tua datang. Dia kata apa? Dia kata suruh tukar benda pintu ni. Elok. Itu ayah saya, Nabi Ibrahim. Beliau datang tadi untuk jumpa dengan aku dan menguji kamu, maka baliklah kamu kepada keluarga kamu. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, hadza abi wa qad amarani an ufariqaki fa alhiqi bi ahliki. Balik kamu kepada keluarga kamu, saya ceraikan kamu. Karena disuruh tukar benda pintu tersebut. Faham? Kemudian Nabi Ismail kahwin lain, yang kedua. Ini dengan keluarga Jurhum. Ni. Tadi pun Jurhum juga. Ini yang lain. Kahwin dengan yang kedua, maka Nabi Ibrahim datang pula selepas tu. Ketuk pintu. Keluar isteri Nabi Ismail. Lalu ditanya, aina zawjuk? Di mana suami kamu? Lalu dijawab, innahu ghaib, dia tidak ada di rumah. Lalu ditanya tentang kehidupan, dia pun jawab, bi khairin walhamdulillah. Perempuan ni jawab, alhamdulillah, elok semuanya. Semuanya baik-baik saja. Dan lalu ditanya, wa ma ta'amukum? Kamu makan apa? Dah baik-baik tu makan apa? Kau makan garam saja ya? Lalu dia jawab, al-lahmu wal-laban. Kami makan daging dengan susu. Ini dijamu makanan dia oleh Nabi Ismail dengan daging dan susu. Qala wa ma syarabukum? Minum apa? Tengok Nabi bila tanya ma ta'amukum, dijawab apa? Al-lahmu wal-laban. Jadi al-laban, susu, jadi tempat makanan. At-ta'am. Lepas tu ditanya pula ma syarabukum? Apa dia minuman kamu? Maka dia jawab ma'u zamzam. Kami minum daripada air Zamzam. Itu. Maka Nabi Ibrahim pun angkat tangan doa, Allahumma barik lahum fi lahmihim wa labanihim wa ma'ihim. Ya Allah, berkati mereka ini dengan daging mereka, susu dan juga air yang mereka minum. Kemudian Nabi Ibrahim kata, pesan kepada suami kamu, jaga bendui pintu ni elok-elok. Betul. Dengan tukar. Tamam. Ada kata sini, iza jaa zawjuki fa aqri'ihi minni assalam wa quli lahu yusabbit atabata babih. Kekalkan bab ni bendui pintu ni. Kemudian Nabi Ibrahim pun datang balik bagi semula. Nabi Ismail datang, lalu tanya, ada siapa datang? Katanya ada seorang lelaki tua yang sangat indah rupanya. Ni perempuan yang kedua ni lain dia punya ucapan. Hak orang perempuan hak dama dulu ni, ada orang tua mana tahu Itu hak yang isteri kedua ni, ada seorang lelaki yang indah rupanya dan juga agung datang ke rumah kita. Itu ayah saya. Dan dia pesan apa? Dia tak sebut lagi. Dia pesan apa? Dia pesan kata suruh jaga benda pintu ni elok-elok. Kata dia, itu ayah saya. Lalu lahir daripada keturunan ni Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita lahir daripada keturunan wanita.
Kemudian setelah itu Sayyidina Ibrahim alaihissalam setelah lama tidak bertemu dengan Sayyidatina Hajar. Ini cerita ni kita tak ikut turutan ni. Sebab ni tak cerita kenapa macam mana disembelih tu, tak cerita ni. Cerita tu panjang. Ini cerita yang umum saja. Jadi bila mana Sayyidina Hajar Sayyidina Ibrahim lama tak bertemu dengan isteri beliau, lalu beliau teringin nak jumpa dengan anak beliau dan isteri beliau Sayyidatina Hajar. Lalu minta izin kepada Sayyidina Sarah. Minta izin dulu tu. Allah kata saya nak pergi ke Mekah, nak pergi jumpa dengan Hajar dengan Ismail. Lalu Sayyidina Sarah kata boleh, tapi dengan syarat jangan cakap dengan Hajar tu ya. Tu dia dia punya nak marah tu sampai tu. Dia kata boleh pi, tapi syarat dia satu ya, jangan cakap dengan dia. Pi jumpa dia, jangan tengok dia. La yanzur ilaiha wa la yatakallam al-hajar. La yukallim al-hajar, la yukallim Hajar, wa la yanzur ilaiha. Jangan cakap dengan dia, jangan tengok dia. Syarat dia tu. Sebab takut lagi mai balik perasaan cinta. Memang pun bukan cerai pun. Bila datang ke rumah Nabi Ismail, maka berlakulah tadi ni, peristiwa tadi. Yang tadi kata jumpa dengan isteri, jangan tukar pintu apa semua tu lah. Lalu ditanya kepada orang di tempat tersebut, mana Nabi Ismail? Lalu ditanya, dia abang kata dia keluar pergi berburu. Tak balik lagi. Mana ibunya? Hajar mana? Hajar telah wafat. Betul. Di mana makam sana Hajar? Dalam Hijr Ismail. Tu dalam Hijr Ismail tu, dalam kawasan Kaabah. Ada situ makam Sayyidatina Hajar dengan makam Nabi Ismail alaihissalam. Ada dua makam dalam Hijr Ismail. Jadi kalau kita masuk dalam Hijr Ismail, bawah Pancomah tu, dalam tu makam dua orang manusia agung ini, Sayyidina Ismail dan Sayyidatina Hajar, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Syarah kepada Idah Al-Manasik karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Dan kemudian Nabi Ibrahim datang dan maklumkan kepada Sayyidina Ismail untuk bagi tahu, kata kita telah diarahkan oleh Allah dan Allah mengarahkan untuk aku mengajak kamu membina rumahnya, rumah Allah Ta'ala, itu Kaabah Al-Musharrafah. Maka nak tak kamu ikuti aku untuk kita lakukan perkara tersebut. Maka sangat gembira Nabi Ismail pada waktu tersebut. Lalu dibuat Kaabah dengan ayahnya beliau. Jadi dibina pada waktu tersebut. Dan kemudian bila mereka dah siap bancuh simen semua tu lah, bahasa kita simen lah, bancuh dengan tu semua, batu-batu telah dikumpul daripada beberapa bukit. Ada beberapa bukit, saya ada kitab berkenaan dengan Kaabah. Dalam tu dia cerita berkenaan dengan batu-batu daripada bukit mana diambil, yang digunakan untuk menjadikan Kaabah. Dan batu Kaabah ni ajaib. Batu dia kalau dibuang dengan minyak, letak dengan minyak, dia akan serap minyak masuk dalam. Di batu Kaabah. Antaranya batu yang digunakan adalah batu daripada Jabal Hira, yang dekat Gua Hira tu, daripada salah satu daripada batu di situ digunakan untuk buat Kaabah. Dan waktu ketika selesai buat, maka ketika tersebut terdengar suara Jabal Abi Khubais. Bukit Abi Khubais berseru pada waktu tersebut. Jabal Abi Khubais di mana? Sebelah Kaabah. Kalau kita nampak tu adalah ni istana raja Jabal Abi Khubais. Kalau kita naik, kalau duduk di hotel sebelah dengan Ajiat, sebelah Ajiat tu, kalau kata kita naik, ada istana raja depan, kita naik ke bukit tu, tu Jabal Abi Khubais. Jabal Abi Khubais berseru pada waktu tu kepada Nabi Ibrahim dengan menyebut, ya Ibrahim, inna laka indi wadi'ah fakhuzha. Di atas saya ini ada barang yang saya simpan, ambillah barang tersebut untuk kamu. Bila mana Nabi Ibrahim pergi ke bukit Abi Khubais, maka waktu itu terbelah bukit Abi Khubais, keluar pada situ apa dia? Qit'ah minal hajar, satu batu apa? Batu Hajarul Aswad. Rupanya Sayyidina Ibrahim, kata Sayyidina dikatakan Nabi Nuh alaihissalam ketika mana berlaku banjir besar, beliau mengambil batu Hajar Aswad, lalu disimpan di Jabal Abi Khubais, lalu ditelan. Abi Khubais buka dan telan batu tadi. Bila Nabi Ibrahim siap buat, Jabal Abi Khubais seru balik, wahai Ibrahim, di dalam aku ni ada simpanan yang milik kamu, ambil kau tersebut. Lalu dibelah dan Nabi Ibrahim ambil batu tadi, diletakkan balik di Kaabah. Kata ulama, siapa yang sakit kepala kalau di Mekah, orang ni tajribah, dia panggil ni mujarrabat.
Siapa sakit kepala, pergi ke atas Jabal Abi Qubais, makan kepala kambing bakar, insya-Allah lega. Gelak. Makan kepala kambing bakar atas Jabal Abi Qubais. Nah. Syarat dia kepala kambing bakar. Insya-Allah lega. Niat tawassul untuk lega sakit kepala. Tapi kalau kambing bakar tu mahal, sakit kepala baliklah. Hal ni tajribah lah, tajribah ulama kata buat macam tu. Lepas ni ada kawan-kawan kita sakit kepala, saya kata baru ni masa di atas tu kata beli kambing, kepala kambing. Semua pakai tak buat, sebab semua pakai sayang duit. So pergi beli kepala kambing ni beli kambing bakar tu, buh nasi sikit atas tu pun ada kedai nasi Arab bawah tu. Minta kepala kambing, makan atas kedai di atas Jabal Abi Qubais, insya-Allah lega sakit kepala. Ini tajribah yang dilakukan oleh ulama, disebutkan oleh Al-Imam Al-Majzub dalam kitab beliau. Dan bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membina Kaabah tadi, sampai dan sampailah suara untuk datang ke Masjidil Haram pada waktu tersebut ke seluruh dunia, dan datanglah ramai orang daripada seluruh dunia ke Makkah Al-Mukarramah melaksanakan haji. Dan kemudian Sayyidina Ismail wafat di Makkah ketika berumur 130 tahun. Nabi Ismail wafat umur 130 tahun, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Ad-Dimyati, yang dimakamkan beliau di mana? Fil Hijr. Hijr mana? Hijr Ismail. Hijr Ismail. Hijr Ismail itu, di situ makamnya beliau bersama dengan ibu beliau yang tercinta Sayyidatuna Hajar alaihassalam. Moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita adab dengan para nabi, para ahli keluarga mereka. Macam mana pun cerita kita tadi tentang Sayyidatina Sarah, bagaimana jealous beliau dengan Sayyidatina Hajar dan seumpamanya, mereka semua termasuk dalam doa kita setiap hari, kerana mereka semua adalah min kibar al-awliya, kibar al-awliya. Mereka semuanya kibar wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lepas kita baca setiap kali selepas sembahyang, waktu sembahyang, setiap sembahyang kita akan baca selawat tadi dan kepada selawat ahli keluarga Sayyidina Ibrahim alaihissalam.